Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak kongsikan sikit perkongsian aku troubleshoot masalah pagar elektrik solar dekat kebun. Okey, sebelum tu aku nak tunjuk dululah apa ni dia punya wiring diagram dia tu ataupun sambungan wayar dia tu. Jadi untuk solar ni kena ada 5 benda lah. Yang pertama bateri, yang kedua energizer dia, yang ketiga kena ada board dia ni, controller. Yang keempat kena ada panel solar. Yang kelima kena ada dawai dia tu lah, pagar elektrik lah. Okey, untuk sambungan dia jadi dekat board dia ni korang boleh tengok lah, yang hujung ni dia ada tulis sambungan ke solar, yang sini sambungan ke bateri, yang ni sambungan ke lampu. Okay, jadi sambungan solar ni dua wayar positif negatif, dia ada tulis atas ni positif belah kiri, negatif belah kanan. Jadi dua wayar ni dia akan masuk ke panel solar. Sini sambungan dia ada kat atas ni, dia ada tulis negatif dengan positif. So yang merah tadi tu yang ni lah, aku sambung merah dengan hitam, positif negatif kena masuk ke sini lah. Okey, yang keduanya kat sini sebelah dia tu ada lambang bateri ya, positif negatif. So lambang bateri ni kena masuk sambungan ke bateri ni lah, ikut terminal dia yang betul. Negatif kalau hitam, positif kalau merah. Sebab kita nak hidupkan benda ni lah. Okey, yang ketiganya dia punya energizer ni lah, untuk bagi current, untuk bagi api dekat pagar. So yang ni dia ada ada wayar hitam ni. Wayar hitam ni dia akan keluar dua wayar lah, positif negatif. So positif negatif ni korang kena sambung dekat kepala bateri lah. Negatif kalau hitam, positif kalau merah. Fungsi dia nak hidupkan energizer ni lah, spark api dekat pagar current ni. Lepas tu dekat sini juga ada dua terminal, negatif dengan positif. Yang negatif ni wayar bumi ya, kena sambung ke root bumi. Yang ni merah ni positif, kena sambung ke pagar, ke dawai pagar. Okey, untuk yang ni, untuk yang wayar bumi ni aku tarik dah kat sini satu. So nak pakai satu pun boleh. Tapi untuk yang ni aku buat 3 lah. 3 root. Jarak dia 1 meter, 1 meter, 1 meter. Semua wayar bumi aku bersambung lah. So untuk root dia ni nak pakai yang copper pun boleh. Nak pakai besi besi Y10 ke Y12 pun boleh. Besi orang panggil besi rebar yang orang buat rumah tu kan. Pun boleh. Okey, untuk sambungan satu lagi tu, yang wayar positif tu yang ni lah, aku sambungkan ke pagar lah ni. Aku sambungkan direct terus, straight terus masuk ke pagar. So dekat pagar aku pasang 3 line lah, atas, tengah, bawah. Okey, jadi yang aku nak cerita hari ni mengenai aku troubleshoot ni lah. Masalah dia sebelum ni wayar bumi, root bumi pasang satu je. Wayar api untuk pagar semua dah sambung, tapi api tak ada dekat pagar. So aku tarik satu lagi root bumi ni, aku letak kat sana. Jauh jugalah, dalam 15 kaki kot. Tu wayar dia pun ada lagi, aku tarik, aku sambung ke sana. Kiranya dekat sini satu root bumi, dekat sana satu root bumi, jadi 2 lah root bumi. Tapi api dekat pagar ni pun dia tak ada juga, tak ada lagi. Lepas tu aku ubah ke sini pula. Aku try buat 3 macam ni. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Aku check balik api dekat sini pun tak ada juga. Tak ada juga. Aku pun pelik, kenapa tak ada api. So aku buat eksperimen lah, aku kaji-kaji. Sebab aku pun tak pandai sangat. So bila aku buat eksperimen, okey, sebelum tu aku sambung 3 wayar. Aku sambung 3 wayar. Okey, wayar ni dia datang straight daripada ibu dia lah, daripada kotak api tu. Aku sambungkan 3 wayar. Yang ni. Lepas tu yang kedua dengan yang ketiga tak ada api. Jadi aku fikir mungkin current tak cukup.
Jadi aku cabut satu. Jadinya tinggal 2 dah kan. Pun tak ada api juga. Lepas tu aku cabut lagi satu. Tinggal lagi satu. Pun tak ada api juga. Lepas tu aku potong sambungan dia ni. Sambungan direct daripada ibu dia tu sampai ke sini aku potong dulu. Kiranya dia tak sambung dengan mana-mana lah. Dia sampai sini je dia mati. Lepas tu aku test. Ada api. Ada api. Tapi bila aku sambung balik dengan dawai dekat atas ni, tak ada api. So kemungkinan dia tak berapa support lah. Sebab luas kan. Sebab luas mungkin dia tak berapa support. Jadi aku try potong dawai ni. Ni dawai dia. Ni dawai belah atas. Dia ada 1, 2, 3 dawai. So aku potong yang ni sebab yang ni dia panjang lah. Dia panjang. Dia jauh. Dia pusing sampai sana. Jadi aku potong yang tu. Aku sambung yang ni pula. Yang pendek punya. Sebab yang pendek ni dia sampai ke sini je. Pusing. Dia sampai situ je pendek. So bila aku sambung yang pendek ni. Api ada. Tapi api tak berapa kuat. Api ada tapi api tak berapa kuat. So macam mana aku tahu api tak berapa kuat? Okey, jadi untuk solar ni dia ada bagi satu tester. Ni tester dia. So tester ni. Wayar satu ni. Yang kali hitam ni. Yang ni kena cucuk ke tanah lah. Kena cucuk ke tanah. Cucuk je, tak kisah. Okey, cucuk. Lepas tu yang atas ni pula. Kena sangkut ke dawai ni lah yang kita pasang. So dekat sini dia akan ada lampu lah. Nampak tak? Dia nyala lampu. So kalau macam ni lampu dia nyala terang. Dia naik sampai 8,000 kat sini. Dia naik sampai 8,000. Yang awal tadi tu, yang aku pasang kat sini tu, yang aku potong kat sini tadi kan, aku sambung sini sebab dia pendek tu. Aku try yang ni. Lampu dia nyala sampai 8,000 ni. Tapi dia tak terang macam ni lah. Dia tak terang macam ni. Dia malap sikit. Jadi lepas aku cek balik, barulah aku tahu, barulah aku dapat kesimpulan dia. Kenapa bila aku sambung yang belah atas ni, sebelum aku potong ni, kenapa bila aku sambung api tak ada. Lepas aku potong, aku sambung yang pendek ni, api ada. Tapi dia tak kuat. So baru aku tahu. Dan aku cek balik rupanya dawai dia ni, dia ada yang dekat dengan kawat duri ni lah, dengan pagar duri ni. So macam ni korang boleh tengok Nampak tak? Dia duduk dekat. Yang ni pun dia dekat. Yang ni pun dia dekat. Okey, tu contoh-contoh dia. Dia tak boleh dekat. So dia nak jauh. Jauh dia macam mana? Jauh dia macam ni kalau boleh. Okey, ni dawai dia. Ni nampak tak? Dia jauh. Dia jauh. So kalau macam ni, dia dekat lah. Jadi bila dia dekat ni, risiko dia spark lah. Dia akan spark. Sini ada api dawai ni. Dia akan spark ke kawat duri ni. Dan disebabkan tu lah, dia bocor. Dia bocor ke kawat duri ni. Sebab tu lah api dia tak kuat. Sebab tu lah api dia tak kuat. So kalau ada binatang nak masuk ke apa, api dia tak kuat lah. Sebab dia dah bocor dah. Dia kena ke kawat duri tu. Okey, jadi tip aku kat sini, kalau kau nak pasang, pastikan dia jauh sikit lah. Contohnya macam ni lah. Contoh macam ni. Ni kawat duri. Bawah ni pun kawat duri. So nampak dia duduk tengah-tengah. Kalau macam ni okey lah, selamat. Kalau yang tak selamatnya macam ni. Aku tunjuk contoh satu lagi. Contoh yang tak berapa nak selamat. Yang ni lah. Boleh nampak dia dekat dengan tu. Jadi kemungkinan dia akan ada kebocoran lah. So bila dia bocor api dia tu, dia tak kuat lah. Dia tak kuat. Okey. Jadi sebenarnya ada lagi lah beberapa sebab lain. Kenapa kadang-kadang pagar elektrik kita ni tak berfungsi. Ataupun dia berfungsi tapi tak kuat. Yang pertama sekali, energizer tu lah. Yang kotak aku tunjuk tadi tu. Yang dia klik, dia tembak api ke dawai ni. Dia tak kuat lah. Dia tak support keluasan kebun lah. Yang keduanya, wayar ni lah. Wayar ni dia tak boleh berlaga dengan ni. Dengan kawat duri ni. Ataupun dia tak boleh dekat. Kalau dekat nanti dia spark. Dia kalau boleh kena jauh. Okey ya. Yang ketiga nampak tak pokok-pokok bawah ni. Pokok bawah ni pun dia tak boleh kena kawat ni. Kena dawai karen ni. Dia tak boleh kena.
So seboleh-bolehnya dia kena clear bawah ni. Kena clear. Barulah dia tak ada api yang bocor. So macam ni dia belaga dah. So dia akan bocor lah. Kalau sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau banyak sangat keliling, jadi bila banyak sangat bocor, so bila kita test pakai detektor dia tu, memang tak ada api lah. Sebab dia terlalu banyak sangat bocor. Okey ya. Yang tu yang ketiga. Yang keempat yang ni, dia punya insulator dia ataupun penebat. Jadi dawai ni dia tak boleh direct ke kayu lah. Dia tak boleh direct ke kayu. Dia kena ada penebat. So untuk penebat ni aku buat macam ni lah. Aku pakai pack poli. Aku belah kat atas ni, selit wayar celah ni lah. Selit dawai celah ni. Ataupun boleh jugalah korang belah tengah ni. Belah tengah ni, selit dawai sini pun okey juga. So dia tak boleh direct ke kayu lah. Tak boleh belik ke kayu. Dia kena buat macam ni. Okey, yang keempat tu. Yang kelima, dawai ni. Dawai ni dia tak boleh kena tanah lah. Dia tak boleh kena tanah. Dia tak boleh duduk atas tanah. Kalau dia kena atas tanah pun sama juga. Dia akan bocor. Dan disebabkan tu juga dia tak kuat lah. Okey. Okey, dan yang keenamnya, pemasangan rod bumi lah. Rod bumi ni kalau pasang tak betul pun, dia punya spark tu, api tu tak ada jugalah. Tapi aku pasang ikut dan je lah. Sebabnya aku tak ada apa ni, earth tester tu kan. Kalau orang wiring dia boleh lah test. Macam aku ni tak ada alat, so aku pasang je lah. Jadi sekarang ni dah okey lah. Cuma pagar tu nanti nak kena adjust balik lah bagi elok. Okey, jadi sebagai info tambahan lah. So dekat sini korang boleh nampak dia berkelip kan. So setiap kali dia berkelip ni, setiap masa tu jugalah pagar tu dia akan spark lah. Dia akan hantar api ke pagar. Tapi kalau pagar tak ada api pun, dia ni tetap dia akan spark. Cumanya api tak sampai ke pagar tu lah. Sini saja nyala. Tapi api tak sampai ke pagar. So bukan masalah ni lah. Korang kena check balik lah dawai dekat pagar tu. Kalau terkena ranting kayu ke, pokok ke, kena tiang pagar ke, kena kawat duri ke, kena daun ke, so kena check balik lah, tengok. Okey, jadi untuk apa ni, untuk projek kali ni sampai kat sini lah dulu. So aku nak kena settlekan pagar tu dulu bagi elok. Yang dalam ni pun nanti aku nak kemas balik lah ni. Nak gantung elok sikit, bagi kemas sikit lah. Yang ni sebagai apa ni cakap, sebagai tester ni, sebagai eksperimen dulu. Nanti aku akan update semula lah part yang kedua. Okey. Terima kasih.